Saya sebenarnya tertarik bila doktor cakap tadi tentang tak jaga telinga dengan baik tu doktor. Yang mana adakah tak kalau macam menjaga telinga dengan baik tu dengan tidak membuat apa-apa pada telinga. Maksudnya biar nak korek je pun tak boleh, biar je. Tapi kalau macam orang nampak tak telinga, lilin telinga tu sampai keluar tu macam segan kat doktor. Ada sahabat kita kat WhatsApp pun dia kata macam tu. Dia kata suami beliau mungkin lilin telinga atau tak telinganya kering. Jadi nampak macam kepingan kelomomo macam tu rupanya sampai anaknya pun mewarisi sifat macam tu. Macam mana tu doktor? Nak biar je ke? Okey, terima kasih pada soalan tu. Sebenarnya penjagaan telinga yang baik ni ada daripada beberapa konsep lah. Sebagai contoh, penjagaan telinga daripada segi kita tak dengar bunyi yang kuat, itu adalah salah satu penjagaan yang lain. Dan bagi penjagaan telinga daripada orang kata lilin telinga ni, apa yang kita nasihat lakukan adalah tiap-tiap pagi selepas mandi, kita hanya ambil kain yang lembap dan kita hanya lap di bahagian luar telinga tanpa perlu kita menggunakan putih kapas ataupun benda-benda yang lain. Okey, sekiranya lilin telinga tu sudah kering, so that mean dia sudah terbiar, sebab kandungan lilin telinga tu dihasilkan oleh yang pertama daripada kulit telinga yang luar, dan ia juga boleh dihasilkan daripada orang kata kulit-kulit yang sudah mengelupas di bahagian luar telinga. So benda ni akan berkumpul, akan menjadi lilin telinga. So sekiranya lilin telinga itu sudah kering, kita nasihatkan hanya letakkan ubat titis telinga yang untuk mencairkan lilin itu. Dengan sendirinya, insya-Allah, dengan pergerakan daripada mulut dan juga pergerakan daripada otot telinga, lilin telinga itu akan auto cleanse, akan keluar secara sendirinya. Itu baru nak tanya tentang betul ke lilin ataupun tahi telinga ni boleh keluar sendiri, tapi bukanlah dia keluar nampak dia terkeluar macam itulah, tapi dia sikit macam itulah doktor Ya, betul. Sebenarnya pergerakan daripada telinga luar terbahagi kepada 3 bahagian. Telinga luar sendiri, hanya 1/3 bahagian luar tu dia ada bahagian yang berbulu roma, iaitu bahagian yang ada bulu telinga. So bahagian bulu telinga sini yang hasilkan lilin telinga, iaitu cecair lilin tu. Dan bulu telinga sini dia jadikan, insya-Allah tiap-tiap hari dia akan menolak lilin telinga tu sendiri untuk keluar ke bahagian luar. Jadi kita hanya cuci telinga dengan menggunakan kain yang lembap. Okey, baik itu. Maknanya doktor dah jelaskan macam mana cara nak membersihkan telinga, mencuci, jangan dikorek. Ada yang tanya juga kalau ada yang pakai besi tu doktor kan, besi yang ujung dia macam ada cangkuk macam nak korek telinga macam tu lah. Itu lagi berbahaya doktor kan? Ya, betul. Sekiranya benda-benda tajam yang kecil lah, benda kecil yang tajam tu lagi kita risau, sebab kita takut kita mencederakan dinding telinga. Sebab dinding telinga ni adalah satu lapisan yang sangat nipis, senipis kulit bawang. Jadi kalau kita cederakan dinding telinga itu, boleh menyebabkan jangkitan sekondari ke atas telinga luar. So lagi berbahaya kepada pesakit. Jadi kalau katakanlah pesakit tu kerap sangat datang dengan orang kata jangkitan telinga luar disebabkan oleh tabiat dia yang suka mengorek telinga, saya rasa eloklah kalau kita nasihatkan dia, ala-ala nak korek telinga, pakailah kayu golf, batang cangkul atau penyapu. Yang tu lebih baik untuk dia. Benda tu lebih selamat sebenarnya, tak masuk ke dalam lubang telinga. Minta maaf lah, kadang-kadang ganas juga nasihat doktor ni kan. Tapi dan nasihat dah degil. Tak dengar kata, memang doktor kata jangan korek, dok korek juga, cari macam-macam jenis sampai pencongkir gigi pun masuk kan. Itu yang kita risau tu. Jadi itulah nasihat terbaik, maknanya cara penjagaan. Dan ada sahabat kita juga yang kata macam doktor sebut tadi, macam mana telinga ni boleh bernanah kalau ada jangkitan bakteria ataupun fungus doktor Kalau yang biasa berendam atau macam mana berenang, betul telinga masuk air. Ada yang kata sampai macam telinga tu tersumbat dan menyebabkan telinga tu bernanah. Boleh jadi macam tu doktor Okey, bagi soalan ini kita ikut juga kepada keadaan pesakit itu sendiri. Sekiranya pesakit tu memang ada masalah gegendang telinga yang berlubang, risiko untuk sukan senaman air ataupun sukan air ni adalah kita tak nak air tu masuk ke dalam gegendang telinga tu. Jadi boleh menyebabkan jangkitan ke telinga dalam. Apa yang kita nasihatkan kepada pesakit ni, sekiranya dia masih lagi nak buat aktiviti air, adalah dengan memakai ear putty ataupun kita sumbat lubang telinga luar dengan menggunakan ear putty, iaitu ada dijual di farmasi-farmasi. Tetapi sekiranya selepas aktiviti berenang dia masih lagi ada sumbat di bahagian telinga, kemungkinan besar dia ada jangkitan di bahagian belakang hidung. Sebab seperti yang saya cakap awal tadi, di sesi awal tadi, telinga kita ada sambung ke hidung melalui satu tube yang kita panggil nama eustachian tube. Mungkin ada jangkitan di belakang hidung yang menyebabkan telinga dia tersumbat.
Okey, itu okey. antara banyak juga punca dia sebenarnya. Mhm. Termasuk maknanya kalau nak yang berenang tu kalau boleh pakailah elakkanlah daripada air masuk ke telinga doktor Mhm. Ya betul. Bukan setakat berenang, main Ah. kolam dekat rumah pun kan. Ah. Kadang-kadang budak-budak mandi kan musim PKP ni kan. Depan rumah mesti ada kolam kecil-kecil kan. Budak-budak dengan pistol air lah apa semua kan tempel ke dalam telinga. Kita kena beringat berjaga-jaga. Sekiranya kalau keadaan gegenang telinga kita normal, air masuk insya-Allah dia akan keluar sendiri. Tak perlu buat apa-apa. Tak perlulah masukkan air balik untuk keluarkan air tu, tak perlu. Sebenarnya itu adalah orang kata cara yang tak betul sebenarnya. Biar air tu insya-Allah dia akan keluar dengan sendirinya. Kita takut kalau kita buat pandai-pandai buat dia lagi boleh membahaya dan juga risiko pada telinga bernanah tadi. Sampai ada sahabat kita yang kata telinga beliau gegendang telinga bocor sebab tercucuk korek telinga. Lepas kata buds tadi tu, lepas tu siap boleh demam lagi bila gegendang tu mengalami masalah telinga bernanah. Kalau dari